Apa yang korang akan buat bila ada ahli keluarga korang yang suruh korang gantung diri? So, kalau korang nak tahu apa ceritanya hari ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salamlah kebersejarah. Okey, sebelum aku nak start cerita, aku rasa korang pun nampak perubahan background video ni kan? Seperti yang aku dah cakap dalam video yang lepas, yang aku akan berpindah ke tempat yang baru. Bukanlah studio baru sebenarnya, aku just balik rumah aku dan aku akan buat kat sini dulu untuk sementara waktu. Sampailah betul-betul ada keperluan untuk kita masuk studio balik dan baru kita pindah lagi. Sebab macam aku pernah cerita pada tahun 2021, ramai talent gigi emas yang dah tak aktif, ramai kawan kerja yang dah pindah jauh. Baru ni pula aku dapat berita yang Aboy atau Putra Anwar pun akan meninggalkan gigi emas sebab dia dapat tawaran yang lebih baik. Jadi dia akan berhijrah ke ibu negara untuk kejar cita-cita dia. Jadi aku doakan semoga Aboy dipermudahkan urusan dia dekat tempat baru dan berjaya dalam kerjaya dia. Lepas ni aku kena jadi host sembang kencang sorang-sorang lah nampaknya. Korang lah ni kecam dia teruk now hari tu. Dah member mengajuk, dah tinggal aku sorang-sorang kat sini. Okey, cukuplah mukadimah aku kali ni, kan panjang-panjang orang menyampah. So, aku terus pada tajuk hari ni. Hari ni aku nak ceritakan tentang satu kes kematian misteri yang dikenali sebagai The Burari Death. Kes ni mengisahkan tentang kematian satu keluarga, iaitu keluarga Chun Dawat atau lebih dikenali sebagai keluarga Bhatia. Keluarga Bhatia ni keluarga kelas pertengahan, berpendidikan, berjaya, taat pada agama dan vegetarian. Keluarga ni berasal daripada Rajasthan, kemudian diorang berpindah ke Tohana, Haryana dan akhirnya menetap di Sanagar, Burari selama 20 tahun. Ada 3 generasi keluarga ni yang duduk dalam satu rumah yang sama tau. Okey, aku nak kenalkan ahli keluarga diorang yang terlibat dalam kes ni dulu supaya korang lagi senang nak faham cerita ni. Pertama sekali, Bhopal Singh, ketua keluarga. Kemudian Narayani Devi berumur 80 tahun ketika kejadian, isteri kepada Bhopal. Okey, umur diorang yang aku akan sebutkan ni adalah umur diorang ketika kejadian tu tau. So korang faham-faham sendiri lah. Seterusnya kita ada Pratibha, 57 tahun, anak perempuan Bhopal dan Narayani. Pratibha ni seorang balu dan ada anak perempuan yang bernama Priyanka berumur 33 tahun. Kemudian kita ada Bhuvnesh, 50 tahun, anak kedua kepada Bhopal dan Narayani. Bhuvnesh kahwin dengan Savita, 48 tahun dan ada 3 orang anak, iaitu Nitu, 25 tahun, anak kedua yang bernama Monu atau lebih dikenali dengan nama Minaka, 23 tahun dan anak bongsu diorang Dhruv atau nama manja dia Dushyant, 15 tahun. Seterusnya kita ada Lalit, 45 tahun, anak bongsu kepada Bhopal dan Narayani. Lalit berkahwin dengan Tina, 42 tahun dan anak tunggal diorang bernama Shivam, 15 tahun. Aku ceritakan sikit sejarah keluarga diorang ni. Kita mulakan dengan bapa dia, iaitu Bhopal Singh. Dalam tahun 1989 ke 1990 macam tu, Bhopal Singh ni nak pencen dan tak nak kerja lagi dah. Jadi Bhopal Singh ni jual tanah dia dekat Rajasthan. Kemudian dia beli tanah dekat Burari, New Delhi untuk dijadikan tempat tinggal dia, isteri dia dan anak bongsu dia, iaitu Lalit. Masa ayah diorang decide nak pindah, Bhuvnesh dengan Dinesh, adik lelaki Bhuvnesh dan abang kepada Lalit ni, tak nak ikut pindah sekali sebab diorang ada buat bisnes kontraktor dekat Rajasthan. Akhirnya rumah diorang dekat Burari siap pada tahun 1992 dan diorang pun pindahlah 3 beranak. Pada pertengahan 1992, lepas laki Dak Pratibha ni mati disebabkan ketagihan alkohol, Bhopal Singh suruh Pratibha dengan cucu dia Priyanka pindah dan duduk sekali dengan diorang dekat Burari. Memandangkan keluarga mertua Pratibha ni tak layan Pratibha anak beranak dengan baik. Pada tahun 1993, keluarga Bhuvnesh pun pindah ke Burari lepas bapak dia dah panggil and bagi arahan untuk duduk sekali. Tapi Dinesh tak dapat ikut sebab mengalami kecederaan dan tak mampu bergerak selama 12 bulan. Jadi Dinesh menetap dekat Rajasthan. Bhopal Singh ni dikatakan seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Dia dengan orang rumah dia, Narayani, sangatlah mesra dengan penduduk kawasan dia dengan kawasan sekitar. Sampailah Bhopal dengan Narayani ni digelar Daddy and Mami oleh penduduk setempat. Kalau dah orang luar pun respect bapak dia, apa lagi keluarga dia sendiri kan? Kalau Bhopal cakap tu, diorang mesti dengar punya. Pratibha pula lepas dah pindah Burari, dia jadi cikgu tuition. Anak perempuan dia Priyanka pun jadi cikgu vokal, ajar orang menyanyi. Priyanka ni dikatakan seorang pekerja contoh dekat tempat kerja dia, tapi dia seorang yang suka menyendiri dan tak ramai kawan. Seterusnya Bhuvnesh menjalankan perniagaan kedai runcit dan papan lapis plywood dekat bawah rumah diorang. Rumah diorang ni bertingkat tau. Dekat bawah diorang buat kedai, yang dekat atas tu rumah diorang. Anak perempuan
Bufnesh, Nitu jadi pembantu dekat kedai dan dia tolong uruskan kewangan perniagaan ayah dia. Ramai orang tak sangka dengan kematian Nitu sampai penduduk situ terasa dengan kehilangan dia disebabkan sifat Nitu yang sangat peramah dan ceria dengan pelanggan dan penduduk sekitar. Berbeza pula dengan anak kedua Bufnesh, Minaka, seorang yang sangat pendiam, tak campur orang dan terlampau pentingkan pelajaran dia je. Bangun pagi pergi sekolah, balik sekolah buat kerja sekolah, petang orang main, dia duduk rumah belajar je. Lepas tu menantu Bopal iaitu Savita dengan Tina, diorang ni jadi suri rumah tangga yang sangat baik dan bertanggungjawab. Lagi siapa Oh, cucu lelaki Bopal, Dhruv anak lelaki Bufnesh dan Shivam anak lelaki Lalit. Diorang ni dekat sekolah dikenali sebagai pelajar yang bijak, berdisiplin, aktif dalam co-curriculum dan minat dalam bidang automotif. Disebabkan diorang ni sebaya, jadi diorang ada kawan yang sama. Salah seorangnya bernama Jatin. Jatin ni cakap lebih kurang sebulan sebelum kejadian, Dhruv dengan Shivam ni dah tak datang main kriket. Lepas tu diorang ni menunjukkan sifat takut dengan Tuhan yang berlebihan. Kalau orang Melayu cakap, kira macam dah isim tau. Dan orang yang paling penting sekali dalam kes ni iaitu Lalit, anak bongsu Bopal dengan Narayani. Lalit ni dikatakan seorang yang bertanggungjawab dan kelakar, tapi lebih suka mendiamkan diri. Lalit ni pernah sambung belajar ijazah kedoktoran dekat satu universiti swasta dekat Hisar, India, tapi disingkirkan daripada pengajian sebab dia selalu sakit dan keadaan kesihatan dia tidak mengizinkan. Walaupun dia dah tak belajar, Lalit ni selalu lepak and bergurau senda dengan kawan-kawan kampus dia. Sungguh pun Lalit ni macam kelakar-kelakar bio-bio kan, tapi Lalit ni sangat berpegang teguh dengan prinsip hidup dia. Bila dah tak jadi sambung belajar, dia pun buka bisnes cermin dekat sebelah kedai runcit abang dia pada tahun 2002 dan lepas tu Lalit berkahwin dengan Tina. Pada tahun 2004 berlaku satu kejadian di mana ada orang cuba nak bakau Lalit hidup-hidup dalam kedai dia sendiri, tapi Lalit terselamat. Keluarga Bhatia tahu siapa punya kerja, tapi diorang tak nak besarkan hal ni. Tapi lepas kejadian tu, Lalit terus tak boleh bercakap. Dia dah jadi macam orang bisu dan berubah menjadi seorang yang introvert, tak campur orang. Orang keliling pun rasa pelik dengan perubahan Lalit ni, tapi bila diorang tanya, keluarga Bhatia suka mengelak nak jawab. Pada tahun 2007, Bopal Singh telah meninggal dunia akibat sakit tua dan start sinilah berlakunya perubahan drastik kepada seluruh keluarga Bhatia, terutamanya Lalit. Untuk kes Lalit, keluarga Bhatia ni pernah bawa dia pergi jumpa doktor, tapi doktor sarankan supaya bawa Lalit ni pergi jumpa pakar psikiatri. Tapi sayangnya diorang tak bawa sebab pada pandangan diorang, pakar psikiatri ni untuk orang gila je, sedangkan diorang rasa Lalit ni tak gila pun. Jadi diorang rahsiakan benda ni dari pengetahuan orang luar. Keluarga Bhatia ni terlampau sedih sampai meratap dengan kematian Bopal Singh ni. Jadi keluarga Bhatia ni selalu berdoa dan buat ritual agama untuk hilangkan kesedihan atas pemergian Bopal, selain daripada berdoa supaya Lalit ni disembuhkan. Lepas beberapa tahun, masa diorang tengah berdoa dan menyanyi ritual agama, tiba-tiba Lalit ni menyanyi dan habiskan nyanyian doa dia, sampaikan semua ahli keluarga Bhatia terdiam tengok dia. Lepas tu Lalit bagi tahu dekat keluarga dia yang dia mimpi berjumpa dengan mendiang ayah dia. Dia kata juga di mana masa ritual doa tu, dia sebenarnya kena rasuk dengan roh mendiang ayah dia yang bagi nasihat tentang cara-cara untuk mencapai kehidupan yang baik. Jadi masa ritual doa tu, Lalit akan bercakap sebiji macam mendiang ayah dia. Suara, gaya, semua sama, membuatkan keluarga Bhatia percaya yang bercakap tu adalah roh mendiang Bopal Singh. Sejak tu diorang ada menulis dan simpan buku diary harian tentang arahan daripada mendiang Bopal Singh. Setiap kali ritual dijalankan, Lalit akan jadi ketua dekat depan dan akan bagi arahan dan nasihat kepada keluarga Bhatia. Dan yang menghairankan, sejak Lalit kena rasuk dengan roh mendiang ayah dia, keluarga diorang jadi makin rapat, bahagia, kaya dan berjaya. Dan paling drastik sekali, daripada keluarga vegetarian terus jadi keluarga non-vegetarian. Jadi aku rasa korang dah faham background setiap seorang ahli keluarga dan perjalanan hidup keluarga ni. Jadi sekarang kita nak masuk tentang kejadian yang membuatkan keluarga ni famous dekat India. Pada 1 Julai 2018 pada pukul 7.15 pagi, jiran diorang Gucharan Singh pergi rumah keluarga Bhatia sebab biasanya dia akan morning walk dengan Lalit. Tapi pagi tu Lalit tak datang. Masa dia sampai, dia tengok kedai keluarga Bhatia ni tak buka lagi. Sedangkan kebiasaannya kedai diorang mesti buka antara pukul 5 atau 5.30 pagi. Lepas tu dia tengok ada satu bekas susu yang dihantau dekat depan kedai, tapi tak berusik lagi. Benda ni buatkan jiran diorang ni pelik sebab keadaan ni dah langgau rutin harian keluarga Bhatia. Gucharan Singh pun jerit nama Lalit daripada bawah sebab rumah diorang kat atas kan. Dan dia cuba call beberapa kali tapi tak ada siapa yang angkat. Jadi Gucharan ni pun putuskan untuk naik atas. Masa dia nak naik atas tu, dia tengok pintu nak naik rumah diorang ni tak berkunci. Jadi dia pun naik sambil panggil nama Lalit ni. Bila dia naik di atas, dia buka je pintu, member terus tergamam kejap. Dia tengok ada 10 orang ahli
keluarga Bhatia dah mati tergantung dekat shilling. Dia pun terus keluar jerit dekat jiran keliling bagi tahu apa yang dah jadi, dan polis menyatakan diorang dapat panggilan kecemasan pasal kes tu pada pukul 7.30 pagi. Polis dapati 10 orang ahli keluarga Bhatia mati dalam keadaan tergantung dekat shilling rumah diorang, dan kedudukan diorang sangat tersusun dekat antara satu sama lain. Telinga diorang disumbat dengan kapas, mulut kena selotip, dan muka diorang dibalut dengan kain yang dipotong daripada tilam diorang sendiri. Selain tu, tangan diorang diikat ke belakang kecuali tangan Lalit yang diikat ke depan, dan ada beberapa mayat yang kena ikat dekat kaki. Lepas tu, polis jumpa satu lagi mayat iaitu Narayani Devi dekat dalam bilik, dan polis dapati yang dia telah dicekik sampai mati. Satu-satunya yang hidup dekat dalam rumah tu ialah Tommy, anjing peliharaan keluarga Bhatia. Itu pun anjing tu dah kena rantai dekat atas bumbung rumah, and masa polis jumpa tu dia mengalami demam panas. Tommy dihantar ke Noida's House of Stray Animals untuk dapatkan rawatan sampailah dia sembuh. Siasatan awal polis dekat lokasi kejadian berpendapat bahawa ini adalah kes pembunuhan yang dibuat seperti keluarga ni bunuh diri tau. Polis cuba siasat motif pembunuhan, tapi polis tak jumpa tanda pergelutan dekat semua badan mangsa masa bedah siasat. Kalau nak kata kes rompakan dan bunuh, tak ada barang berharga atau apa-apa barang yang hilang. Rumah dia masih lagi dalam keadaan yang kemas, tak ada bersepah pun. Polis cek CCTV dekat kawasan berdekatan, dan polis tengok tak ada aktiviti berkumpulan yang mencurigakan pada malam kejadian. Kenapa polis cari kumpulan? Sebab polis rasa agak mustahil kalau seorang atau dua orang penjenayah boleh gantung 11 orang ni tanpa ada kesan atau pergelutan dalam masa satu malam. Masa yang sangat singkat, jiran-jiran pun tak dengar apa. Keluarga ni pun tak ada musuh, dan diorang tak ada masalah dengan sesiapa dalam tempoh waktu kejadian. Polis menolak yang diorang ni bunuh diri sebab diorang ni baru je buat majlis pertunangan Priyanka secara besar-besaran dan sangat mewah. Kalau nak ikutkan cara hidup orang sana, sangatlah tak logik untuk diorang bunuh diri tanpa ada motif tertentu. Dan korang kena ingat, diorang ni keluarga yang taat pada agama diorang. Jadi polis pun dah pening apa yang dah jadi dengan keluarga Bhatia ni. Diorang pun tak buat apa-apa keputusan pasal kes tu, kira NFA lah, no further action. Bila polis macam senyap je, orang kat situ tertanya lah apa yang jadi, apa sahaja tiba-tiba senyap, dan orang ramai mula tuduh yang pihak polis cuba cover penjenayah untuk dibawa ke muka pengadilan. Bila dah kena tekan dengan orang ramai sampai dah masuk media, sampai popular lah kes tu dekat India, jadi bahagian forensik dan jenayah pun buat siasatan lagi mendalam pasal kes ni. Diorang pun start geledah rumah keluarga Bhatia. Pihak polis jumpa 11 diary dekat dalam rumah keluarga Bhatia, dan semua diary tu ditulis dalam tempoh 11 tahun. Pihak polis terpaksa baca semua diary tu daripada mula sampailah habis sebab nak tahu apa yang jadi dengan diorang. Kau bayangkan nak baca balik 11 tahun punya diary. Woi, siapa yang nak baca tu siap? Woi, kalau aku tak kuasa lah. Yang peliknya, buku diary ni bukan milik peribadi Lalit seorang, tapi diary ni milik satu keluarga. Sebab polis jumpa juga tulisan ahli keluarga yang lain macam tulisan Priyanka dalam diary tu. Pesuruhjaya Polis Bahagian Jenayah Alok Kumar menyatakan diary tu ada menulis dengan terperinci macam mana tangan dengan kaki kena ikat, muka kena balut, mulut dilekatkan kapas dekat telinga, dan diorang kena digantung dalam kelompok 3, sama macam keadaan masa polis jumpa mayat diorang ni. Diary tu juga ada tulis yang disebabkan Narayani Devi tak boleh berdiri, maka dia kena baring dekat atas katil je. Diary tu tertulis setiap orang akan mengikat tangan mereka sendiri, dan apabila kriya yang bermaksud ritual dilakukan, maka semua orang akan membantu antara satu sama lain untuk melepaskan tangan diorang. Ritual ni dinamakan Bat Puja yang bermaksud pohon beringin, di mana kedudukan mayat-mayat diorang ni tergantung macam pokok beringin. Diorang percaya yang ritual ni boleh membebaskan jiwa dan menghapuskan kesengsaraan diorang. Bila baca bahagian ni, polis percaya yang keluarga Bhatia ni tak berniat untuk bunuh diri pun. Diorang cuma jalankan ritual seperti yang diarahkan oleh Mendiang Bhopal Singh, dan arahan tu menyatakan yang diorang takkan mati. Roh Mendiang Bhopal akan datang dan selamatkan diorang. Tapi sayangnya ritual tu tak berlaku macam yang dirancang. Hasil analisis tulisan tangan mendapati bahagian ni ditulis oleh Lalit, seterusnya menjadikan Lalit sebagai dalang kes ni. Siasatan polis juga percaya yang Lalit dan isterinya Tina yang bertanggungjawab untuk mengikat tangan dan kaki ahli keluarga Bhatia selepas polis dapati yang diorang ada buat pembelian barang-barang yang digunakan dalam kejadian tersebut. Hasil soal siasat polis pada kenalan Lalit, dikatakan Lalit ni selalu buat kajian tentang kematian dan roh dekat internet, dan dia selalu juga tengok rancangan paranormal dekat YouTube. Jiran-jiran dia menyatakan sebelum kejadian, Lalit selalu buat benda yang dia tak pernah buat, macam berdoa dekat pokok, bagi makan dekat aiwan liau. Berdasarkan laporan ahli psikologi, diorang mencadangkan Lalit ada masalah delusional disorder berdasarkan sejarah lampau yang berlaku dalam hidup dia, dan kejadian ni berlaku disebabkan
dinamakan shared psychotic disorder. Sebab semua ahli keluarga Bhatia ni ikut je arahan Lalit secara membabi buta, memandangkan diorang pun pernah menjadi terlampau sedih dengan kehilangan Bhopal Singh. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan Bhopal Singh diorang akan percaya bulat-bulat. Akhirnya polis menutup kes ni dengan klasifikasi kes sebagai kes bunuh diri. Walaupun dikatakan ritual ni tak berniat untuk membunuh diri, hanya sekadar ritual kepercayaan diorang, tapi ada pendapat yang mempertikaikan adakah ini tuntutan agama ataupun sebenarnya arahan daripada dunia ciptaan pesakit mental iaitu Lalit. Ada juga pendapat lain berkenaan mayat Narayani yang tak digantung, sebaliknya baring kat katil, disebabkan mungkin Narayani menolak untuk menjalankan ritual ni yang menyebabkan Lalit jadi marah. Jadi dia cekik Narayani sampai mati. Ahli keluarga Bhatia yang terselamat iaitu Dinesh, sebab dia tak ada dekat tempat kejadian, yakin yang keluarga dia mati kena bunuh bukan disebabkan ritual atau bunuh diri. Kes kematian keluarga Bhatia ni jadi salah satu kes misteri yang pernah berlaku dekat India, sebab sampai hari ni tak ada lagi jawapan kukuh untuk menjelaskan apa yang dah berlaku pada keluarga Bhatia ni. Kes ni jadi sangat popular sampai ada satu dokumentari pasal kes ni yang bertajuk House of Secrets The Burari Death yang korang boleh tengok dekat Netflix. Begitulah kisahnya sebuah kes kematian misteri dekat India yang dinamakan The Burari Death. Jadi bila korang dah dengar cerita ni sampai habis, apa pandangan korang? Korang rasa apa yang berlaku pada keluarga Bhatia ni? Korang boleh tuliskan pendapat korang dekat ruangan komen dekat bawah. Sampai sini je cerita aku untuk hari ni. Terima kasih sebab sudi nak dengar cerita aku ni sampailah habis, dan aku nak minta maaf atas segala kekurangan aku. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.